إذا ألقوا فيها والذي جعل لكم الأرض ذلولا السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina
وقدوتنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, para penonton pendengar di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Rabu 1 Safar 1443 Hijriah. Kita dah masuk bulan yang kedua daripada takwim Hijrah, bulan Safar, 8 hari bulan September 2021 Masehi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus melimpahkan rahmatnya kepada kita untuk kita teruskan pengajian dalam program tadabbur kita. Alhamdulillah kita dah masuk 2 hari dah dalam surah Al-Jin. Jadi kita nak sambung lagi seterusnya. Hari ini kita nak bicarakan tentang beberapa gangguan-gangguan jin dalam kehidupan. Ini yang paling banyak berlaku dalam hidup kita, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sedar, yang perlu kita tahu langkah-langkah dan cara untuk mengurangkan risiko gangguan syaitan ataupun jin dalam kehidupan kita. Ya. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang semalam kita muti ayat yang ke-5, jadi kita tak sempat malam huraya ayat ke-6. Hari ini kita ambil 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada wa annahu kana rijalun minal ins, bahawasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia ya'udzuna, minta perlindungan dengan lelaki-lelaki dari kalangan jin, lalu menambahkan kejahatan dan kesombongan kepada jin. Wa annahum dhannu, dan bahawasanya mereka, yakni dari kalangan jin, menyangka, mereka dari kalangan jin yang kafir menyangka sebagaimana kamu wahai manusia juga menyangka begitu, bahawa Allah Ta'ala tidak mengutuskan sesiapa pun di antara manusia menjadi rasul. Ataupun atas tafsiran yang kedua, bahawa Allah Ta'ala tidak membangkitkan orang yang mati. Ya ba'as dengan 2 maksud, sama ada yursil rasulan, diutuskan rasul, ataupun ya ba'as mautan, membangkitkan orang yang mati. Jadi kita lihat ayat yang ke-6, bahawasanya ada beberapa orang lelaki. Digunakan kalimah rijal ini merujuk kepada kebiasaan. Di segi aghlabiyah biasanya digunakan kalimah lelaki. Baik, kata Imam Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, digunakan kalimah rijal dalam ayat ini iaitu rijal dari kalangan manusia dengan rijal. Rijal ni maknanya rajulun, lelaki-lelaki dari kalangan manusia dan jin. Dalam bentuk tasbih dan musyakalah, adanya persamaan kerana apa yang berlaku dari kalangan manusia juga lelaki yang berlaku di kalangan jin. Sebab kita kata jin tak disifatkan lelaki sebab jin ni dia bukan manusia. Dalam bentuk sama ada kita sebut jin jantan, jin betina. Tapi digunakan kalimah rijal untuk jin,
Ini sebab nak dibandingkan persamaan dengan rijal dari kalangan manusia. Baik, adapun ya'uzuna asalnya al-uz yakni al-iltija ila ma yunji min syai'in yadur. Seseorang itu bawa diri dia lari untuk menyelamatkan ia daripada sesuatu yang memudaratkan. Ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab apabila mereka melalui sesuatu tempat yang disebut sebagai lembah ataupun wadi yang dirasai ada penunggu lah. Bahasa Melayu sebut ada penunggu. Jadi bila ada penunggu, mereka akan lalu dengan meminta minta izin lah. Kalau bahasa Melayu sebut minta izin. Mungkin kalau dia perkara yang sama berlaku dalam masyarakat orang Melayu. Melalui suatu tempat yang dikatakan tempat ini mungkin ada penunggu, tempat yang dianggap sebagai keras nak lalu, wahai datuk nenek, cucu nak tumpang lalu, tolong jangan ganggu. Itu yang menyebabkan jatuh kepada syirik. Sepatutnya cukup kita menyebut nama Allah, sama ada isti'adzah, basmalah ataupun doa-doa yang sepatutnya dalam situasi itulah. Baik, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, panjanglah sanad dia sampai kepada kepada Abu Sa'ib Al-Ansari, katanya kharajtu ma'a abi minal Madinah fi hajah. Aku telah keluar, kata Ibnu Abi Sa'ib, aku keluar daripada Madinah bersama dengan bapaku kerana suatu hajat, satu keperluan. Mana keluar daripada kawasan kota Madinah. Lalu kami singgah untuk bermalam di suatu tempat yang ada seorang pengembala kambing. Dia ada tempat, dia singgah di situ untuk dia pelihara kambing gembalaan dia. Apabila tiba waktu pertengahan malam, falamma intasafal lail, tiba-tiba ja'a dhi'bun, datang seekor anjing serigala. Anjing serigala dan mengambil beberapa ekor daripada kambing, menyebabkan si pengembala itu tercari-cari dan dia pun menjerit melaun dengan katanya, ya Amir Al-Wadi, wahai penjaga wadi ni, wahai penjaga kawasan lembah, kawasan tempat dia berada itulah, minta supaya kambing yang dilarikan oleh serigala, maknanya dia faham serigala tadi adalah jelmaan jin, supaya dipulangkan. Adapun kami, kata Abu Sa'ib, saya dan ayah saya tidak melihatnya, tidak nampak. Lalu bila Ra'il Ghanam, pengembala kami, memanggil tuan punya tempat itu, penunggu, lalu kedengaran suara mengatakan, ya Sarhan, ya Sirhan arsilhu. Sirhan nama jin yang tangkap kambing tadi. Hok igat kami namanya Sirhan. Dia kata hantar balik. Lalu dikembalikan kambing itu. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni kepada nabinya di Mekah. Ini cerita ada kaitan jugalah, tapi bukan kepada sebab nuzul, sebab peristiwa ni berlaku di Madinah, sedangkan ayat ni turun di Mekah. Mana peristiwa ni banyak berlaku dalam masyarakat Arab di Mekah atau juga di Madinah, iaitu adanya orang-orang yang suka minta perlindungan dengan jin. Ini yang menyebabkan jatuh kepada syirik. Dan tidak jauh bezanya dengan apa yang biasa berlaku dalam masyarakat Melayu. Bahkan pernah digambarkan oleh P. Ramlee dalam cerita, dalam filem Pendekar Punya Lapuk. Bila Ramlee Haji Sudin nak pergi belajar silat dengan guru silat, dia ada mantra-mantra dia, ada bacaan dia. Air mambang api, mambang tanah, mambang laut, mambang bukit, macam-macam mambang disebut. Itu jin sebenarnya. Apa yang saya faham, itu mambang itu adalah jin. Jadi kalau berlaku apa-apa, dia kata jangan bimbang, anggaplah semuanya cobaan. Tapi ini bukan cobaan, ini betul-betul. Jadi maknanya apa yang berlaku dalam masyarakat kita ni adalah sebenarnya copy paste daripada apa yang pernah berlaku di zaman jahiliah dahulu. La haula la quwata illa billah.
Kata Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, kanal ins ya'budunal jin. Adalah manusia di zaman jahiliah mereka menyembah jin. Maksud sembah di sini bukan sembah dalam bentuk rokok sujud, tapi yasta'izuna bihim 'indal makhawif wal afza'i. Mereka minta perlindungan dengan jin ketika timbul rasa takut dan rasa terkejut. Bila timbul sesuatu yang mereka rasa bimbang, khawatir, takut, cemas, cari jin untuk lindungi mereka, untuk jaga mereka. Ini yang salah ni. Jadi tindakan manusia itu menambahkan sifat rahaka, sifat tughyanan wa takabburan lamma ra'awul ins ya'budunahum. Apabila jin melihat manusia ni minta dengan dia, maka bertambahlah tughyan, bertambah melampau dan takabur, besar diri apabila manusia memperlakukan begitu. Kalau dalam bahasa Kelantan dia kata apa dia? Kohometa. Kohometa lah dia, jin. Kohometa mana semakin besar kepala, semakin angkuh ataupun semakin samsing lah. Sebab dia rasa manusia dah cari dia untuk isti'adzah, untuk minta perlindungan. Dan adalah manusia ketika itu bila mereka singgah di sesuatu wadin, tempat yang dikatakan mukhawif, yang menakutkan. Biasa juga berlaku dalam masyarakat kita, bila kita pergi satu tempat, mungkin kawasan pinggir hutan, untuk tujuan mungkin pergi berburu sebagainya, cari binatang-binatang buruan. Bila pergi satu tempat rasa seriang, apa seriang? Rasa seram, rasa naik bulu roma, meremang. Takut mungkin sini ada makhluk halus. Bila timbul rasa macam tu, rasa takut tadi, lalu mereka ni orang di zaman jahiliah, mereka kata a'udzu bisayyid hadzal wadi min sufaha'i qaumih. Aku berlindung dengan tuan punya tempat ini, tuan punya lembah ni, tempat ni, daripada kejahatan, daripada tindakan bodoh, orang-orang yang bodoh daripada kaumnya. Mana mereka beranggapan jin tu dia ada bos dia, ada ketua dia, ada penghulu dia. Jadi kalau ada anak-anak buah jin nak ganggu manusia, maka manusia tu minta bantuan dengan ketua jin. Ini yang menyebabkan mereka terjebak ke dalam syirik. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi menyebut anna ar-rajul min al-Arab fil jahiliyah, orang-orang lelaki dari kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah, kana idza safara fa amsa fi ardin kufr. Bila mereka bermusafir dan tiba-tiba waktu petangnya mereka berada di suatu tempat yang lengang. Kufr ini makna tempat yang khalim minal ma' wal ushbi wan nas. Situ air pun tak ada, rumput tak ada, pokok jauh sekali, manusia pun tak ada. Lalu bila sampai di situ mereka berkata, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumih. Aku berlindung dengan tuan punya tempat ini daripada kejahatan kaumnya yang bodoh, supaya mereka tidak ganggu, tidak kacau aku. Ini banyaklah berlaku di dalam masyarakat kita dalam kes-kes perbomohan, bomoh. Minta. Lalu orang kita ni dia tak faham, orang kita kadang-kadang setengah tu dia kata, oh ustaz saya tak salah, saya cuma ikhtiar je. Sebab benda tu berkesan. Jin macam tu lah, jin ni bila kita minta tolong, kalau dia tolong, betul dia tolong tu sebagai satu perangkap. Sebagai satu perangkap. Sekali kita masuk perangkap dia, maka sampai bila-bila kita akan cari dia untuk minta perlindungan. Akhirnya orang tu dah tak sedar, dia dah terjebak ke dalam syirik. Kerana mencari pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang hanya Allah boleh tolong. Sepatutnya minta tolong dengan Allah. Adapun jin tu dia hanyalah makhluk yang tidak mampu menimbulkan mudarat kecuali izin daripada Allah. Lalu mereka itu pun fayabitu fi amnin, mereka bermalam dalam keadaan aman dan jauh daripada gangguan jin-jin hatta yusbih, sehinggalah masuk waktu pagi ataupun sampai waktu subuh. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, ayat lain ada persamaan dengan ayat ni yang kita dah sentuh semalam dalam ayat 128 surah Al-An'am.
bila timbul persoalan, apa hukum kalau seseorang tu bersahabat dengan jin? Semalam pun saya dah sentuh itu ayat 128 yang memang ada persamaan dengan ayat ni lah. Di mana Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir wa nadhirul ayah, yang ada persamaan dengan ayat ini adalah ayat 28 surah Al-An'am muka surat 144, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Dan ingatlah pada hari kami himpunkan mereka semuanya. Lalu berkatalah Allah Ta'ala berkata ataupun bertanya kepada jin, ya ma'syaral jinni, wahai sekalian jin, qad istaksartum minal ins, maka sesungguhnya telah ramailah pengikut kamu dari kalangan manusia. Wahai jin, telah ramailah pengikut kamu dari kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkatalah pengikut mereka dari golongan manusia. Pengikut jin ni ada di kalangan manusia. Manusia yang memperhambakan diri kepada jin. Memperhambakan diri kepada jin. Ini yang jatuh syirik ni. Memperhambakan diri kepada jin, kemudian waktu yang lain mereka memperhambakan diri kepada Allah. Dalam solat, mereka mengatakan mereka solat kerana Allah. Tapi bila masuk dalam urusan kehidupan, lain pula ceritanya. Lalu berkatalah pengikut mereka dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, wahai Tuhan kami, sebahagian manusia telah bersenang-senang mendapat kemudahan dengan sebahagian lain. Mana kami manusia menggunakan khidmat jin. Tapi jin dia bukan bagi khidmat secara percuma. Mana ada percuma-percuma. Kita sendiri pun dalam hidup kita banyak perkara yang bukan percuma. Kecuali orang yang tak ada apa-apa kepentingan diri, memang dia lakukan kerana Allah, tu lain cerita lah. Baik. Apabila manusia memperalatkan jin untuk kepentingan mereka, maka jin pada masa yang sama akan memperalatkan manusia untuk kepentingan dia. Jadi masing-masing mempergunakan satu sama lain. Manusia guna jin, jin guna manusia. Maka ini yang membawa kepada satu kesalahan. Jadi bila orang tu lalu tempat ni, dia minta tolong dengan ketua jin di kampung tu ataupun di lembah tu, maka jin pun tolong. Tapi pada masa yang sama, bila jin minta apa-apa, manusia kena ikut. Ini yang menyebabkan jatuh kepada kufur dan jatuh kepada syirik. Sebab kita pun tak tahu adakah jin tu jin yang baik ataupun jin yang kafir. Timbul pula soalan, ada yang mengatakan bagaimana dengan bomoh-bomoh yang menggunakan khidmat jin Islam. Persoalannya, kita tanya dia, macam mana anda tahu yang jin tu jin Islam? Adakah jin tu boleh tunjuk dia punya kad pengenalan dia? Dia ada IC juga. Tengok ni dalam kad pengenalan. Warga negara Malaysia, jin warga negara Malaysia, agama Islam. Adakah jin pun ada IC juga, kad pengenalan juga? Tak tahulah. Macam mana kita boleh kenal jin tu jin Islam? Kalau seseorang tu mendakwa bahawa yang menjadi teman dia, koring dia, sahabat dia jin Islam. Jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak masuk perangkap makhluk halus yang kita tidak melihat mereka tapi mereka melihat kita. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat sebahagian daripada gangguan-gangguan jin yang saya maksudkan dalam tajuk kita hari ini, yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Bermula seawal kita bangun tidur. Banyaklah. Sebab tu dalam Islam dia ajar ada wirid-wirid, ada doa-doa yang perlu kita baca supaya gangguan jin ni tidak mengheret kita jatuh kepada syirik, sebagaimana dalam ayat yang ni lah, ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, lalu menyebabkan mereka terjatuh ke dalam syirik. Baik, sebelum kita pergi kepada gangguan jin, untuk kisah tadi sepatutnya kita bila kita pergi satu tempat, ada hadis dalam Sahih Muslim daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Man nazala manzilan, sesiapa yang singgah di suatu tempat yang dia singgah. Manzil di sini bukan baitan, rumah. Nazala, biasa nazala ni turun. Turun di sini dia singgah. Dia pergi satu tempat, dia singgah, berhenti situ. Lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini biasa kita baca setiap pagi dalam himpunan wirid maksurah. Aku berlindung dengan Allah, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka sesiapa yang membacanya lam yadurrahu syai', tidak ada sesuatu yang dapat membahayakannya. Sehinggalah dia berangkat daripada rumah dia menuju ke tempat tu, daripada tempat tu dan ke tempat yang lain. Itu yang sepatutnya kita baca, itu minta perlindungan dengan Allah. Baik, yang pertama, gangguan syaitan yang pertama, seawal kita bangun pagi, macam mana kita rasa, payah atau mudah? Ini atas kebiasaan kita. Kalau kita dah latih diri kita untuk bangun awal pagi, insya-Allah mudah untuk kita bangun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqadin. Syaitan mengikat atas bahagian atas kepala manusia, betul-betul atas kepala manusia, seseorang yang tidur lah, atas kepala seseorang yang tidur dengan 3 ikatan. Ini yang kita tak nampak, ikatan yang gaib. Dia ikat, macam mana dia ikat pun kita tak tahu, cuma Nabi sebut, ya akidus syaitan. Syaitan ikat, ada simpulan yang diikat. Mungkinlah yang kita boleh faham, dia ikat dalam bentuk lilitan, lilit, kemah. Tapi kita tak terasa lah. Maka pada setiap ikatan itu, dipukul lah, dipukul macam dibaca jampi. Syaitan pun baca jampi juga. Apa dia kata? Atas setiap ikatan tadi dia kata, alaika lailun tawil farqud. Untukmu malam yang panjang, tidurlah. Farqud. Alaika lailun tawil. Untukmu malam yang panjang. Malam masih panjang lagi, tidurlah. Tidur. Fa inistaiqadha, bila seseorang itu terjaga, tersedar, fadzakarallah, lalu dia menyebut nama Allah. Sama ada dia sebut bismillah, basmalah ataupun a'udzubillah, sebut nama Allah, in halat aqdah, terungkai satu ikatan, terombak satu ikatan, terombak satu, ada 2 lagi sebab sebut 3. Kemudian bila si hamba yang tidur ni bangun, bangkit daripada tempat tidur, fa in tawaddaa, maka apabila dia berwuduk, in halat aqdah, terungkai satu lagi ikatan, 2 dah cabut, ada 1 lagi. Fa in salla in halat uqaduhu kulluha, maka apabila dia salat, terungkailah ikatan-ikatannya semuanya. Bermula dia bangun tidur tadi, dia sebut bismillah, pah, putus. Orang Kelantan ni cakap dia ada lebih-lebih, putus, pah, putus. Pah, maknanya dah putus. Lepas putus, yang kedua bila berwuduk, pah, putus pula dah sah lagi. Lepas tu bila salat, pah, putus lagi. Memang tak bunyi pun pah tu, saya yang tambah-tambahnya. Sesuatu yang, ialah kalau tali tu tegang, bila kita kerak, pah, putus. Itu simbolik kepada putus yang berlaku tu. Jadi bila dah putus semuanya, asbaha nasyitan, jadilah orang tu seorang yang aktif, tayyiban nafsi, jiwa yang baik. Aktif maknanya cergas. Wa illa, sekiranya dia tidak berbuat begitu, dia sedar dah, tapi dia teruskan tidurnya, asbaha khabithan nafsi kaslan, jadilah dia jiwa yang buruk lagi, pemalas. So Islam ajar kepada kita, kita bangun pagi, bangunlah di awal pagi. Sebelum ni kita dah belajar, ada doa yang Nabi doakan untuk kita, umatnya. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ni doa Nabi khusus untuk dia, bukan untuk kita. Nabi doakan untuk umatnya, Allahumma ya Allah, barik, berilah keberkatan pada umatku, kerana berpagi-paginya dia. Cuma kalau kita nak doakan untuk kita, kita tukar dhamir itulah. Allahumma barik li nafsi ataupun li, ya Allah berilah keberkatan untuk diriku kerana fi bukuri, kerana berpagi-paginya aku di awal pagi. Kemudian kita lihat yang kedua, gangguan syaitan ketika kita nak makan.
kita setiap hari kita makan paling kurang pun 3 kali. Makan pagi, kita makan sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, mungkin minum petang. Jadi setiap kali kita makan, kita minum, kita tak perasan, kita tak nampak, atau mungkin kita tak tahu. Kalau tahu, tahulah. Syaitan ada bersama dengan kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, inna syaitan yahduru ahadakum. Sesungguhnya syaitan hadir mana datang kepada seseorang di antara kamu, inda kulli syai'in min sya'nih. Ketika dia melakukan setiap perkara daripada urusan hidupnya, kita buatlah apa sahaja, memang syaitan ada. Itu timbul persoalan. Malam ada yang tak tanya tentang Qarin. Qarin teman yang rapat. Qarin tu maknanya yang bersama. Corona yang bukan virus corona ya. Dari bahasa Arab, qaf ra nun corona yaqrin maknanya yang muqarana. Yang ada bersama. Baik. Kembar. Dalam surah Qaf ayat 23 Allah Taala sebut wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah qarinnya, inilah buku amalan kamu yang tersedia di sisimu. Qarin ini malaikat. Manakala dalam ayat 27 surah Qaf, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkatalah qarinnya, wahai Tuhan kami, bukan kami yang menyesatkan dia, bukan kami yang memesongkan dia, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ini qarin yang kedua dalam ayat 27, itu dari kalangan jin ataupun syaitan. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu urusan, qarin dari kalangan jin sentiasa mengintai-ngintai untuk mengambil peluang. Dan sekiranya seseorang tu pergi dekat dengan ta'amihi, makanannya, maka dia menunggu kalau ada makanan yang terjatuh. Maka Nabi pesan, fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah, apabila jatuhnya sedikit secebis luqmah, secebis daripada makanan, falyumit ma kana biha min adha, maka hilangkan, buangkan apa-apa yang kotor. Tengok jenis makanan jugalah. Mungkin kita tengah makan sekeping roti ke biskut, jatuh, ambil balik. Kalau nampak ada kotor-kotor, habuk-habuk sikit tu, kita boleh buangkan. Alasannya apa dia? Sebab Nabi kata, kemudian ambil, buangkan yang kotor dan makan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan sisa makanan yang terjatuh itu ataupun mana-mana bahagian makanan jatuh menjadi makanan syaitan. Kalau dia ambil, dia makan, bermakna makanan kita tu dah dikongsi dengan syaitan, hilanglah berkat. Dan fa'idha farigha, bila dah selesai makan, falyal'aq, hendaklah dia menjilat asabi'ahu, jarinya. Maksud menjilat di sini, pastikan sisa-sisa makanan yang masih melekat pada jari kita dihabiskan semuanya. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Kerana seseorang itu tidak tahu di manakah letaknya berkat pada makanannya. Jadi kalau makanan itu masih ada berbaki dalam pinggan, kena habiskan, jangan dibiarkan begitu saja dibuang. Hatta makanan yang masih melekat pada jari pun kalau boleh kita habiskan. Ini apatah lagi kalau jatuh yang besar ke lantai, kalau dilihat sesuatu yang boleh diambil untuk dibersihkan, ambil lah. Bergantung pada jenis makanan. Baik. Contohnya kita makan buah lah. Kita makan buah, sekeping kita belah buah apple dalam bentuk keping-keping. Tengah makan, tiba-tiba terjatuh. Kita kata tak payah ambil lah, buang je lah. Itu salah dengan sunnah Nabi. Nabi suruh ambil buah apple ke apa buah yang jatuh, ambil, basuh, makan balik. Kalau kita buang begitu saja, maka ia menjadi makanan syaitan. Apabila kita bangun tidur, terlupa tadi, bila kita bangun tidur, kita dikehendaki bersihkan bahagian dalam hidung kita. Biasanya kita bersihkan dulu ketika berwuduk. Kalau tidak berwuduk pun kena bersihkan. Masukkan air dalam hidung dan hembus kembali. Dalam bahasa Kelantan sebut dengan sih. Buah air dalam hidung sih mula. Sih maknanya kita hembuskan balik. Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda. Apabila seseorang bangun daripada tidurnya, maka dia pun berwuduk. Berwuduk biasanya untuk solat.
falyastanthir salasan, maka hendaklah dia apa dia masukkan air dalam hidung. Falyastanthir, istanthara, istinthar maknanya istinsyaqul ma bil anf, masukkan air dalam hidung maknanya sedut sedikit air, tapi kena perlahan-lahan sebab kalau air masuk dalam bahagian dalam hidung memang pedih. Masukkan sedikit, kemudian kita hembuskan dengan kuat. Kenapa Nabi suruh buat begitu? Sebab Nabi kata fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi, syaitan itu dia bermalam dalam rongga hidung kita. Punyalah apa, kita tak boleh nak menyumpah syaitan sebenarnya. Kalau kita nak marah, kadang-kadang setengah orang nak marah bahasa dia mula nak maki hamu syaitan, tak boleh sebenarnya, salah. Kalau kita maki hamu syaitan, dia semakin suka. Syaitan ni tak macam manusia. Manusia marah bila dimaki hamun, disumpah serana. Syaitan dia suka, dia akan semakin membesar. Ada hadis menyebut la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu kata celakalah syaitan. Bila seseorang berkata begitu, syaitan itu akan jadi ta'azama, semakin membesar sehingga bagaikan rumah, bagaikan bukit. Tapi katakanlah bismillah. Bila kita sebut bismillah, syaitan tu akan tasawwar, mengecil sehingga jadilah dia seperti lalat. Itu kaedah yang Nabi berikan. Bila kita rasa nak marah kepada gangguan syaitan, jangan nyupah, jangan sumpah, jangan maki hamun, jangan guna perkataan celaan, sebab dia akan lebih besar dan lebih angkuh lagi. Kemudian apabila kita menguap, ni pun syaitan datang juga. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Apabila seseorang menguap kan bila kita rasa mengantuk, kita pun tak apa sedar, kita buka mulut kita dengan tangan yang dipanjangkan sebab nak lenguh ni nak betul dengan sebab kita mengantuk. Mulut kena tutup. Kena tutup. Falyumsik biyadihi, tahanlah dengan tangannya pada bahagian mulutnya. Kenapa? Fa inna syaitan yadkhul, syaitan masuk. Habislah kita menguap, syaitan dah berapa ekor masuk dalam mulut kita. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id. Jangan pula orang tu dia kata, ustaz saya dah banyak kali menguap, tak berasa pun syaitan masuk. Mana kita nampak? Dia makhluk halus, mana kita nampak? Jadi kita ikut saja apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi pesan. Bila menguap, tutup mulut. Tutup mulut dengan baik supaya syaitan tidak masuk. Kemudian dalam hadis sahih Muslim juga daripada riwayat Jabir bin Abdullah, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah merasa putus asa, tak ada harapan lagi untuk dia disembah ataupun dia ditaati oleh orang-orang Islam di semenanjung tanah Arab. Nabi beritahu bila Islam dah berkembang meluas ke semua wilayah lain di Jaziratul Arab, jadi syaitan sudah putus asa, tak ada harapan lagi nak menyesatkan manusia, tetapi dia akan cari jalan lain. Sebab syaitan ni satu makhluk yang licik, culas. Dia tak boleh plan ni, dia guna plan tu. Tak boleh plan B, dia guna plan C. Dia tetap akan cari jalan juga untuk memporak-perandakan manusia, menyesatkan manusia, menimbulkan huru-hara, suasana yang tidak baik sesama manusia. Apa dia buat? Walakin fit tahrish bainahum. Melainkan dia akan terus melaga-lagakan manusia. Tahrish dalam syarah hadis ni menyatakan iaitu annahu yuqi' bainahum al-khusumat wasyahna. Dia akan mencetuskan perkara yang menimbulkan perbalahan dan pertelingkahan. Baloh, berkekoh, kalau kata berkekoh tak habis-habis. Kadang-kadang dengan anak beranak sendiri, boleh jadi dengan ahli keluarga sendiri, tak habis-habis. Boleh jadi dengan jiran tetangga. Kadang-kadang isu yang kecil sahaja tapi punyalah dibesar-besarkan. Itu sebenarnya ada elemen-elemen gangguan syaitan. Wal hurub, berlakunya peperangan. Wal fitan, timbulnya fitnah-fitnah. Semuanya adalah kerja-kerja syaitan. Sebab itu kenapa Allah Ta'ala mengharamkan judi, arak, main judi dan minum arak. Sebab jelas disebut dalam dalam surah Al-Maidah,
innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Bagi para jemaah yang ada mushaf di depan tu boleh buka muka surat 123. Muka surat 123. 123. Itu pada ayat yang ke 91. Innama yuridu syaitan, bahawasanya syaitan mahu untuk mencetuskan sesama kamu permusuhan dan kemarahan. Tak ada pasal-pasal. Bermusuh, berbalah, timbulnya rasa iri hati, rasa dengki. Tapi punca timbulnya perkara ini dalam ayat inilah, itu fil khamri wal maisir, dalam arak dan judi. Minum arak bila mabuk, mungkin terajang orang tu, sepak orang ni, bunuh orang tu, timbul perbalahan. Maisir judi, sebab bila kalah judi, orang tu akan menghadapi tekanan emosi. Dia bukan dapat untung dengan judi, dia dapat rugi. Akhirnya dia marah kepada orang lain. Apa dia lagi? Dengki lah, dengki. Contoh yang paling dekat, dengki yang berlaku kepada anak Nabi Adam. Dalam riwayat Israiliyah disebut namanya Qabil dan Habil. Apabila pihak abangnya marah kerana korban yang dilakukan olehnya tidak diterima oleh Allah, tetapi korban yang dilakukan oleh adiknya Allah Ta'ala terima, kemarahan itu akhirnya membawa dia sanggup bunuh. Dia sanggup bunuh adik dia. Itu dah masuk daripada kerja-kerja syaitan. Dia kes bunuh-bunuh ni, kalau bunuh dengan cara yang salah, yang tidak diizinkan oleh agama, memang itu kerja syaitan. Syaitan mahu supaya manusia berbunuhan sesama sendiri. Akhirnya kita hidup dalam suasana keadaan tidak aman, rasa takut, menaruh sangkaan buruk dan sebagainya terhadap satu sama lain. Sebab itu Nabi Musa AS bila dia tersalah, bukan sengaja pun, menumbuk seorang lelaki dari kalangan bangsa Kibti yang berbalah, berkelahi dengan seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Kisah tu boleh lihat dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas menarik untuk kita lihat. Surah Al-Qasas ni surah yang ke-27, 28. Dalam satu peristiwa bila Nabi Musa menolong Bani Israel yang berbalah tu, lalu dia tumbuk lelaki Kibti ni, fawakazahu Musa faqada alaih. Muka surat 387 pada ayat yang ke 15 dan ayat 16. Jadi bila dia tumbuk, lelaki yang ditumbuk tu mati. Lalu dia kata, qala hadza min amali syaitan. Dia kata, ni kerja syaitan ni. Dia tak ada niat untuk bunuh. Dia hanya tumbuk tu kira nak mengajar je lah. Ataupun nak beritahu supaya jangan teruskan perbalahan. Sekali tumbuk, sebab tumbukan Nabi Musa ni memang padu betul. Kena sekali. Fawakazahu Musa faqada alaih. Mangsa yang ditumbuk itu mati. Lalu dia kata, ya Allah, aku dah buat salah ni. Hadza min amali syaitan. Ini adalah kerja syaitan. Iaitu bunuh orang yang tidak bersalah. Dia kesan daripada itulah Nabi Musa telah melarikan diri ke Madian untuk tempoh beberapa lama. Baik, ada juga gangguan syaitan berlaku dalam hidup kita ketika kita nak salat. Ini yang kerap berlaku, yang sentiasa berlaku dan mungkin boleh dikatakan setiap hari berlaku dalam hidup kita. Apabila kita nak salat, seawal kita mendengar azan lagi, ada hadis yang kita pernah baca sebelum ni, idza nudiya lis-salati, bila dilaungkan azan untuk solat ataupun didengari azan itu, adbara syaitan, syaitan pun lari membelakangi, lari, walahu duratun, dan bersama dengannya ada kentut. Tak tahulah macam mana syaitan yang berkentut. Dan wa idza qudhiya, bila sudah selesai azan, dia pun akbala, dia datang balik. Wa idza suwiba, bila dipanggil untuk solat iqamat, dia lari pula. Bila selesai iqamat, dia datang pula. Akhirnya Nabi kata, syaitan mengganggu seseorang sehingga dia pun tak tahu kam salla, dah berapa rakaat dia salat. Yazillur rajulu la yadri kam salla, hingga jadilah seseorang tu tak tahu, terlupa, aku ni 3 rakaat ke 2 rakaat, 3 ke 4,
Itu kerja syaitan. Kata Uthman bin Abil As, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sesungguhnya syaitan telah datang mengganggu antaraku dan salatku dan bacaanku. Itu menyebabkan aku tidak khusyuk ataupun aku jadi leka. Maka Nabi jawab, zaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Ada nama dia, Nabi bagi nama. Nabi kata itulah syaitan yang disebut namanya khanzab. Kerja dia ganggu orang nak salat. Fa idza ahsastahu fata'awwaz billah minhu. Apabila kamu merasai gangguannya, maka mintalah berlindung dengan Allah. Iaitu caranya a'udzubillah. Cukup. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian watfil ala yasarik salasan. Dan ludahlah sebelah kiri kamu. Tapi ludah ni bukan ludah dengan air liur. Ludah ni sebelah kiri ya. Sebelah kiri ludah sekadar apa dia keluar angin je, bukan keluar air liur. Sebab kalau kita salat di masjid nanti orang sebelah kita marah, apa ludah aku pula kata. Ludah sebelah kiri sebanyak 3 kali baca a'udzubillah. Itu yang Nabi ajar kepada Uthman bin Abil As. Lalu katanya fa fa'altu, aku pun lakukan demikian. Fa'adhabahu Allahu anni, lalu Allah Ta'ala hilangkan, lenyapkan gangguan syaitan itu daripada aku. Jadi itu sahaja Nabi ajar, itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan tiup meludah sebelah kiri tanpa keluar air liur 3 kali. Jadi tak perlu sebenarnya ada setengah-setengah tu. Setiap kali nak salat a'udzubillahi, lepas tu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Jika seseorang merasa diganggu oleh syaitan sahaja dia membaca a'udzubillah dan juga dia meludah sebelah kiri 3 kali. Kalau dirasakan tak ada gangguan, dia boleh takbir atau ihram dengan baik, maka teruskanlah salat itu. Dan tak ada pula dalam hadis ni ataupun riwayat lain yang setakat saya jumpai yang menyuruh seseorang yang diganggu oleh syaitan ketika dia nak salat untuk dia membaca surah An-Nas. Tak ada pun. Surah An-Nas ni waktu lain. Waktu sebelum tidur, waktu petang, waktu pagi ataupun ketika nak salat, tak ada pula arahan yang secara jelas daripada Nabi untuk kita membacanya. Kemudian ketika seorang bayi itu dilahirkan, ni biasa bila bayi lahir, anak kecil lahir, si anak tu akan menangis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, hadis yang sahih, semua hadis riwayat Muslim hari ni, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma min maulud yuladu illa nakhasahu syaitan. Tidak ada seorang anak yang lahir kecuali dia akan disentuh kacau oleh syaitan. Ada riwayat lain sebut dengan massahu, massah, itu sentuh. Sentuh macam mana tu kita tak tahulah sebab ini alam ghaib. Lalu menyebabkan si anak itu pun merang, menjerit, sarikhan. Lepas tu setiap anak yang lahir kan kita dengar menangis, wah jerit. Tapi dari segi ilmu perubatan, kalau anak tu senyap, diam je, mungkin ada something wrong, mungkin itu menimbulkan kebimbangan pula, anak ni apa pula. Tapi Nabi kata begitulah, setiap anak lahir dia akan disentuh, diganggu oleh syaitan menyebabkan dia menangis. Illa ibna Maryam wa ummahu, kecuali anak Maryam. Anak Maryam itu Nabi Isa. Nabi Isa dia lahir dia tidak menangis. Begitu juga dengan Maryam itu sendiri, kita dilahirkan oleh ibu dia Hannah yang kita dah baca sebelum ni dalam akhir surah At-Tahrim gitu. Lalu kata Abu Hurairah, bila Nabi beritahu begitu, Abu Hurairah kata, iqra'u in syi'tum, kamu bacalah jika kamu kena gitu, baca ayat yang cerita tentang Maryam dan anaknya Nabi Isa tidak disentuh oleh syaitan ketika saat mereka dilahirkan. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku lindungi ia denganmu ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah untuk engkau jaga dia dan zuriatnya daripada syaitan direjam. Jadi doa ni kita boleh ambil untuk kita iktibas, tapi kena sesuaikan dengan anak tu lah. Kalau anak tu anak lelaki, kita kata Allahumma inni u'izuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku lindungi ia dengan engkau. Mana aku memohon engkau jaga dia, minta perlindungan kepada engkau untuk engkau lindungi dia dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Kalau anak perempuan, kita boleh terus guna ayat ni sebagai
bacaan doa. Sebab dhamirnya dhamir muannas. Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha. Ataupun Allahumma inni u'izuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Dalam riwayat lain disebut yamassuhu hina yuladu. Si anak itu disentuh oleh syaitan ketika dilahirkan. Ketika dilahirkan begitulah, sebab kita pun tak nampak, tidak melihatnya. Kemudian gangguan syaitan juga ketika seseorang suami mahu mendatangi isterinya, mahu bersama pun syaitan ada juga. La haula wala quwata illa billah. Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu, kalaulah seseorang yang mahu untuk bersama dengan pasangannya, maknanya berlaku hubungan kelamin, lalu dia membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah hindarkanlah syaitan dan hindarkanlah ia, jauhkanlah ia daripada apa yang engkau akan rezekikan. Nabi kata fa innahu in yuqaddar bainahuma walad, kalau ditakdirkan lahirlah anak hasil daripada hubungan tadi, lahir anak, maka lam yadurrahu syaitan abadan, tidaklah si anak itu akan dapat dimudaratkan oleh syaitan sampai bila-bila, atas kelebihan membaca doa bismillah tadi. Baik, satu lagi mimpi. Masa kita pun nak habis dah ni. Gangguan syaitan dalam hidup kita sentiasa juga biasa berlaku dalam mimpi. Kadang-kadang kita mimpi benda yang menakutkan. Dia kaedahnya bila kita mimpi yang tidak baik, jangan cerita. Masalah kita ni, banyak kali dah saya jumpa orang kita, bila dia mimpi sesuatu yang tidak baik, dia bersungguh-sungguh nak cerita mimpi dia. Ada hadis Nabi larang, tak boleh cerita. Kalau kita mimpi yang baik, boleh cerita. Tapi mimpi yang buruk, jangan cerita. Ada riwayat lain sebut, kalau nak cerita pun orang yang kita boleh percayai. Dia tak boleh nak cerita sebarangan. Sebarangan nak cerita secara umum pun tak boleh. Ja'a Arabi ila Nabi SAW. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi. Lalu faqal, dia berkata, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam ka'anna ra'si durriba. Saya melihat dalam mimpi saya seolah-olah kepala saya dipukul. Dipukul, bang. Tak tahulah pukul macam mana. Dia kata dipukul. Fatadahraja fashtaddatu, sehingga berjatuhan. Tadahraja ni seperti jatuh daripada minal asfal ila tah, jatuh daripada tempat tinggi tepak rendah. Macam orang jatuh tangga, gelu-gelu jatuh. Bukan kata jatuh belebok gitu, jatuh gelu-gelu itu tadahraja. Lalu fashtaddu, terasa sakitlah akan kesannya. Dia melihat dia dipukul kepalanya dalam mimpi. Tetapi lepas jaga daripada tidur tu masih terasa lagi sakit tu. Ni pelik tu. Dipukul masa dalam tidur, tapi lepas bangun tidur masih terasa lagi. Apa pesan Nabi? Nabi kata, la tuhaddithin nas bitala'ubis syaitan bika fi manamik. Mu jangan cerita kepada orang lain permainan syaitan dalam mimpimu. Tu kerja syaitan untuk mengganggu, mengacau kamu. Mana dia boleh masuk dalam mimpi kita, syaitan ni. Maka kata perawi hadis ni, iaitu Jabir bin Abdullah kata, aku mendengar Nabi SAW selepas tu menyebut dalam khutbahnya, iaitu rentetan daripada laporan yang dibawa oleh Arab Badui tadi. Akhirnya Nabi bagi satu tazkirah dalam ucapan dia, dalam khutbahnya. Dia kata, la yuhaddisanna ahadukum bitala'ubis syaitan bihi fi manamih. Janganlah seseorang di antara kamu duk cerita permainan syaitan, iaitu syaitan membawa sesuatu yang menakutkan dia dalam mimpinya. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita mimpi yang tidak baik, kita dikejar oleh orang jahat, kita pun lari, kecil kepala. Orang Kelantan kata lari, kecil kepala sebab takut doa. Takut sangat, lari, berlebok-rebah, rupanya jatuh katil. Rebah sudah jatuh katil. Punyalah cemas kita. Bila sedar pada tidur tu masih dodak-dodak, kenaling tu gak, berdebar tu, Allah Ta'ala saja tahu. Itu adalah permainan syaitan, dan bila seseorang mengalaminya, pertamanya dia tak boleh cerita pada orang lain. Kalau dia terjaga, katakanlah dia tersedar tu masih malam tu masih panjang lagi, lambat lagi subuh, maka dia kena berpindah tempat tidur. Kalau boleh dia berwuduk sebaiknya, itu lebih baiklah, dalam keadaan suci bersih, dan dia baca doa lah, doa supaya dijauhkan daripada
syaitan. Kadang-kadang setengah tu cerita dia kata, oh dah mengantuk ni tidak balik. Bila tidak balik, syaitan temari pula sambung balik mimpi tadi. Oh, mana mimpi tu banyak episod. Macam drama bersiri pula. Tadi mimpi dikejar oleh anjing contohnya. Waktu sama pula, benda lain pula mari. Ini semua adalah kerja-kerja syaitan untuk mengganggu kehidupan kita, termasuklah dalam mimpi kita. Baik, kemudian kita ada baca ayat yang ke-8 tadi. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Jin yang kafir menaruh sangkaan seperti manusia yang kafir bahawasanya Allah Ta'ala tidak membangkitkan makhluk yang telah mati. Itu satu tafsiran. Yang kedua, bahawasanya an lan yab'atsallahu rasulan ila khalqihi yuqimu bihil hujjah, bahawa Allah Ta'ala tidak utuskan rasul kepada makhluknya, kepada hambanya untuk ditegakkan hujjah. Jadi ayat ni ada kaitan dengan urusan dakwah Nabi kepada orang-orang kafir di Mekah. Jadi kalau orang kafir di Mekah tidak boleh terima Nabi sebagai rasul, maka jin pun beritahu ada di antara mereka yang menaruh sangkaan begitu. Tetapi bukan semualah, bukan semua jin tu yang kafir, ada juga yang beriman sebagaimana diceritakan di awal surah Al-Jin tu. Jadi fa idza amana haula al-jin bi Muhammad, apabila golongan jin ini beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa antum ahaqqu bidzalik, maka kamu wahai manusia, wahai orang-orang Quraisy Mekah, kamu lebih berhak untuk beriman sebab Nabi Muhammad di kalangan manusia, bukan di kalangan jin. Allah Ta'ala tidak pernah utuskan rasul dari kalangan jin. Rasul semuanya manusia. Dan dakwah rasul itu untuk semualah, untuk manusia dan juga jin. Baik, ada satu doa, rasa doa ni pernah kita kongsi sebelum ni. Apabila seseorang tu ditimpa dengan wahsyah, wahsyah ni rasa macam mana? Rasa takut, rasa sunyi, rasa murung, rasa kesik. Orang kata kalau duduk berseorangan rasa kesik, sunyi, tak ada siapa-siapa, rasa kemurungan, ataupun dia singgah di satu tempat yang disebut tempat yang kemungkinan di situ ada jin. Kalau wahsyah tu dia duduk berseorangan, tak ada siapa-siapa, dia pun rasa sunyi, mungkin datang gangguan, maka bacalah, ni doanya, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizha birrun wala fajir. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, yang tidak dapat dilepasi oleh sesuatu yang baik atau yang jahat. Maknanya tak dapat mereka nak melangkawinya daripada sebarang kejahatan, berlindung daripada sebarang kejahatan yang yaliju fil ard, yang masuk ke dalam tanah, ataupun wa ma yakhruju minha, yang keluar daripada bumi, daripada tanah, daripada kejahatan yang zilu minas sama, yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, yang naik ke langit, berlindung daripada min fitanin nahar, daripada segala fitnah-fitnah yang berlaku di siang hari, dan juga yang berlaku segala perkara yang datang di waktu malam. Wa min tawarikil lail, perkara yang datang di waktu malam, contohnya sihir-sihir. Biasanya orang zaman dulu kalau sihir, dia buat waktu malam. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan tukang-tukang sihir apabila mereka menghembus pada simpulan ikatan. Ini biasa dibuat waktu malam. Tawarikil lail illa tarikan yatruku bi khair, kecuali apa-apa yang datang, ianya datang dengan membawa kebaikan. Antara Nabi yang Allah Ta'ala sebut ialah dalam surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Demi langit yang mempunyai benda yang datang. Apa itu benda yang datang yang muncul? Iaitu bintang-bintang yang cahayanya boleh menembusi jauh. Itu yang berkilauan, atau yang biasa kita lihat bila ni bintang ni ya talak-lak, dia berkelip-kelipan, tapi cahaya dia boleh pergi jauh, boleh menembusi. Maknanya kejahatan ni banyak berlaku waktu malam. Min tawarikil lail. Maka doa ni Nabi ajar supaya kita minta berlindung dengan Allah daripada semua kejahatan yang masuk dalam tanah, keluar daripada tanah, turun daripada langit, naik ke langit,
yang berlaku waktu malam dan juga yang berlaku waktu siang. Alhamdulillah cukuplah untuk 2 ayat hari ini. InsyaAllah kita sambung ayat berikutnya esok lah. Jadi silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya silakan cikgu. Ni. Jadi kalau seseorang tu kita kata kena gangguan lah. Kena gangguan. Jadi kita boleh gilah dengan rawatan Islam tu. Kita boleh gilah, tidak salah lah deh. Apa dia rawatan Islam? Maksudnya rawatan Islam tu apa dia? Jangan kita kata ustaz dia selalu dia baca lah. Baca ayat. Tak timbul lah. Hak timbul jin-jin Islam ke apa gini-gini ni. Jin-jin kafir ke apa ni. Mambai-mambai tak timbul lah. Sebab bila dia kena tu, dia pergi dah dengan apa hospital ke apa tapi tak sembuh lama dia pergi ke pusat rawatan Islam gitu. Boleh ke tak? Baik, pertamanya gini ya cikgu dan juga untuk semua jemaah yang lain. Sebenarnya penggunaan istilah rawatan Islam tu saya melihat macam ada sesuatu yang tidak kena. Sebab dalam Islam dia tak ada satu cara yang spesifik untuk kita merawat penyakit. Cuma kaedah bila Nabi beritahu dalam kaedah at-tadawi, kaedah berubat, kaedah at-tib an-nabawi, Nabi melihat kepada apa yang berlaku dalam masyarakat dia secara urufnya begitu. Antaranya Nabi kata guna al-habbatus sauda, ambil beberapa makanan-makanan tertentu. Sebab dalam Islam apa sahaja kaedah rawatan selagi tidak menggunakan kaedah ruqyah yang ghair syar'iyah, kaedah jampi yang tidak syarak, maka dibenarkan. Jadi yang lebih tepat sebenarnya bukan rawatan Islam, rawatan ruqyah syar'iyah. Ruqyah ra qaf ya ta marbutah. Ruqyah ni maknanya jampi. Jampi dibenarkan asalkan jampi itu jampi yang menggunakan ayat-ayat Quran dan doa-doa yang maksur. Disebut oleh Imam Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Auf bin Malik, Nabi beritahu dia, satu hari Auf bin Malik pergi jumpa Nabi lah. Macam ni lah rawatan Islam ni, yang kita panggil rawatan Islam. Nabi kata, a'ridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kamu tunjukkan kepada aku bagaimana jampi mentera yang kamu bacakan untuk jampi penyakit ni. Dan tak mengapa dengan jampi-jampi itu selagi tidak ada padanya unsur syirik. Maka ulama menggariskan dia ada syarat-syarat dia. Jampi itu dibaca dengan bahasa Arab, ayat Quran, hadis-hadis yang jelas, dan tidak ada unsur-unsur yang dipanggil sebagai talasim, mantra-mantra yang tak tahu apa-apa maksud dia. Dibimbangi ada unsur-unsur memanggil menyuruh jin. Baik, kalau kita pergi ke hospital macam mana? Adakah itu bukan rawatan Islam? Hospital ni sesuatu yang moden, baru. Hospital pun rawatan Islam juga. Walaupun tak dinamakan hospital itu dengan pusat rawatan Islam, kita pergi hospital pun rawatan Islam juga. Sebab kaedah rawatan selagi tidak menggunakan cara yang diharamkan, guna jin, guna bahan-bahan najis, maka ia dibenarkan. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri, ada riwayat menyebut, Nabi SAW sendiri, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Nabi pernah pergi mengubat penyakitnya. Saya pun tak pasti Nabi sakit apa dah. Dengan seorang lelaki bernama Al-Harith bin Kildah. Al-Harith bin Kildah disebut ketika itu dia ni seorang tabib. Tabib ni kalau tempat kita agak orang yang pakar dalam perubatan. Seorang yang tahu perubatan tradisional. Bahasa sekarang ni kalau tabib itu doktor. Tabib dalam bahasa Arab sekarang ni maknanya doktor. Kita pun tahu zaman Nabi rasanya tak ada mustashfa. Mustashfa ni hospital. Hospital tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu apa dia? Indonesia kata rumah sakit. Di Malaysia kita kata hospital. Hospital tu bahasa Inggeris. Bahasa Arab al-mustashfa. Zaman Nabi tak ada mustashfa. Nabi pernah jumpa Al-Harith bin Kildah. Walaupun ketika itu dia belum Islam, tapi kaedah rawatan itu tak ada pula dikatakan salah. Jika salah, Nabi akan bantah dan Nabi tak akan jumpa Al-Harith bin Kildah. Jadi bila seseorang tu guna istilah rawatan Islam, kita mengatakan adakah Islam dengan hanya guna ayat Quran, doa-doa tertentu, pergi ke hospital tidak Islamkah? Jadi yang betulnya selagi semua cara rawatan itu tak bercanggah dengan syarak, maka dia dianggap rawatan Islam. Cuma hak kita guna cara doa,
baca ayat Quran, bagi air tawar sebagai itu adalah dipanggil ruqyah syar'iyah dan dia diizinkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Bolehlah. Mungkin ada setengah tu doktor tak boleh kesan penyakit itu tak nampak, maka digunakan dengan kaedah tradisi yang sebegini, tapi bersyarat. Wallahu a'lam. Ustaz sikit lagi tak? Boleh tak? Ya, ya. Ustaz aja dengar ada terbaca dah ni. Negeri Arab lah Ustaz, orang-orang Arab lah, orang Mekah lah, kita kata Ustaz orang Mekah lah. Dia berasa heran orang kita ni, kadang-kadang tuk lebah kita ni sakit pergi hospital. Sedangkan dia tak pergi hospital je. Dia tunjuk nah hospital kosong. Dia kata kita baca ayat Quran guna ni lah. Gitu Ustaz. Betul tak cerita tu Ustaz? Setakat pengalaman saya berada negara Arab, saya kata tak betul. Tak betul. Pengalaman saya sih tak betul. Sebab ada satu ketika bulan Ramadan, saya pernah duduk lama di Mekah, mula puasa, banyak hari jugalah. Bila kita rasa tak sihat, demam, kita pergi hospital. Pergi hospital, dia di Mekah, dia tak sedia obat. Dia hanya bagi deskripsi doktor, lepas tu dia suruh cari sendiri di Saidaliyah. Saidaliyah tu di kedai farmasi tepi hospital tu. Jadi hospital hanya sediakan rawatan, jumpa doktor, lepas tu cari sendiri obat. Dan bila kita pergi Saidaliyah, farmasi punyalah ramanya orang ni. Jadi kalau orang tu, ada orang mendakwa, orang Arab mendakwa, dia kata dia tak beli obat, tak jumpa doktor. Dia cuma baca ayat-ayat tu, kita kata tak benar. Orang Arab pun begitu. Soal dia baca ayat itu satu kaedah rawatan. Mana dia pelbagai. Dia bukan hanya terhad dengan setakat baca doa juga. Sebab perubatan ni dia terbuka bengkok keadaan. Ibnul Qayyim menyebut dalam kitab dia At-Tibbun Nabawi. Zaman dia lah. Ibnul Qayyim ni zaman kurun ke-8 Hijrah dulu. Dia kata pernah satu ketika dia ke Mekah dan ditimpa demam. Maka zaman dia mungkin tak ada tabib ke tak tahulah. Maka dia telah menjampi dirinya dengan membaca surah Fatihah. Surah Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman waladdallin. Lepas tu baca lagi alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia kata dia sembuh demamnya. Dengan izin Allah sembuh demamnya. Tapi bukan bermakna kalau kita nak guna cara ni kita hanya menghadkan cara tu sahaja. Kaedah rawatan ni kita kena pelbagai. Sebab Nabi dah pesan innallah lam yanzil da'an illa anzalahu dawaan. Allah Ta'ala tidak menurunkan satu penyakit melainkan diturunkan bersamanya ada obat penyembuh. Maka Nabi suruh fatadawaw ya ibadallah. Hendaklah kamu pergi berobat ikhtiar. Cari penyembuhnya wahai hamba-hamba Allah. Baik, ada lagi soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam Puan Zakiah ya. Saya dari Gombak kan? Tak, saya daripada Petaling Jaya, Kota Damansara. Ya. Ustaz, saya pernah dengar ceramah lah ya. Saya tak tahu ni hadis ke tak. Orang Arab dia kalau nak buat rumah, dia beli tanah nak buat rumah, dia akan ikat letak kaldai ke himar kat situ. Ikat kat situ untuk kan kaldai ni dia boleh nampak syaitan lah. Syaitan, ya. Jadi bila kalau dia tengok seharian, kalau malam kaldai tu macam berbunyi, tantrum lah, tak tentu arah tu, maka mereka di situ ada benda ada yang sesuatu. tak baik lah. Betul ke Ustaz? Itu je Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya susah juga kita nak tentukan secara spesifik tempat tu ada syaitan kalau nak sekadar nak menggunakan keldai yang ditempatkan, sebab syaitan ni ada di mana-mana. Kita pun dah baca dah hadis yang mengatakan syaitan ni ada kategori yang yatiru fil hawa, dia boleh terbang di udara, ada yang boleh menjelma menjadi anjing, ular ataupun binatang-binatang serangga yang lain, dan ada juga syaitan jin yang dia boleh tinggal di tempat itu, dia boleh yuqimu, dia boleh yartahil, boleh bergerak. Jadi kalau seseorang tu pergi satu tempat, dia kata dia nak beli tanah ni nak buat rumah, lepas tu dia pun cari keldai. Tapi Malaysia ni susah nak cari keldai, mungkin negara Arab lah, letak di situ. Dia datang matahari tengok keldai tu bising, dia kata tempat ni tak boleh ni, tak boleh, sebab banyak syaitan. So dia pun tak jadi beli, pergi tempat lain cari, bunyi pula. Sampai bila kita kata tak ada tempat boleh buat rumah lah, sebab di mana-mana memang ada syaitan. Kalau adalah pendekatan yang begitu, saya rasa ia sesuatu yang tidak rasional, sebab syaitan ada di mana-mana. Sebab Nabi dah sebut
Syaitan tu antara sifat dia boleh yuqimu wa yartahil. Dia boleh berada di satu tempat dan dia boleh berpindah-pindah. Letihlah orang nak buat rumah, nak cari kawasan tempat yang tak ada syaitan. Mungkin syaitan yang dia dia dah jumpa sebelum ni, datang pula ke tempat tu. Syaitan bukannya menetap satu tempat macam kita ada rumah, kita di rumah kita je lah. Syaitan ni mungkin malam ni dia menumpang dekat tepi rumah kita. Mungkin syaitan yang sama dia pergi rumah sebelah sana pula, rumah kampung lain pula. Sebab dia boleh bergerak. Jadi kalau adalah cara macam itu, saya rasa itu satu cara yang sangat pelik lah. Sangat pelik. Sebab dia tak boleh lari daripada kewujudan syaitan di mana-mana sahaja. Sebab mereka boleh bergerak. Rasanya ada soalan bertulis untuk adakah berkesan ayat atau doa dipasang di gadget selain daripada dibaca sendiri? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya boleh jawab insyaAllah. Sebab yang penting doa diperdengarkan. Tapi lebih baik baca sendirilah. Lebih baik baca sendiri. Oh ya. Yuzalina beritahu sama juga di negara Arab Mesir, hospital obat beli sendiri di farmasi. Ada orang nak bina rumah, dia solat hajat di atas tapak rumah sebut dengan anggapan berkat. Tak betul. Tak betul. Dia keberkatan bukan kita solat hajat di situ. Keberkatan adalah bergantung kepada amalan soleh yang kita lakukan bila kita dah menetap di situ. Kalau kita dah tidur tu, dia sebenarnya keberkatan dalam doa kita, keikhlasan kita doa di mana-mana yang khusus. Seandainya keberkatan dalam doa tu merujuk kepada tempat tu di mana kita kena berdoa di tempat itu, maka perkara itu telah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini ihtimal, ini banyak andaian orang kita lah. Kadang-kadang andaian kita ni kadang-kadang terlajak sampai seseorang tu dia beli kereta, dia kata supaya kereta dia berkat, tak ada berlaku kemalangan, so dia naik atas bumbung kereta buat solat hajat. Kita kadang-kadang kenapa tak solat hajat dalam rumah? Makcik, tak boleh ustaz, saya solat hajat ni supaya kereta saya ni berkat, tak berlaku apa-apa kemalangan. Kita kata mana kamu ambil sumber amalan kamu ni? Tak adalah, saya rasa macam tu. Tak boleh rasa-rasa. Dalam agama, dia kena jelas. Jadi, kita boleh solat hajat di mana sahaja. Yang penting, kita memenuhi syarat-syarat yang melayakkan doa kita diterima. InsyaAllah kita akan selamat. Tak semestinya bila nak buat rumah, kena solat hajat di tapak rumah. Tak semestinya. Tidak semestinya. Boleh di mana sahaja. Di masjid pun boleh. Di rumah yang kita dah menginap sebenarnya pun boleh. Bukan semestinya di situ. Ketika Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, unta yang Nabi tunggang, unta Nabi ni ada nama Al-Qaswa, dia berhenti di situ. Bila berhenti dengan perintah Allah, tanah itu adalah tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Dan Nabi berhajat untuk tanah tu dijadikan tapak masjid. Kemudian diberitahu tanah tu yang dimiliki oleh anak yatim Sahal dan Suhail ni adalah tapak kubur lama. Tapak kubur lama. Maka Nabi suruh apa-apa hak ada, hak mana-mana boleh dijumpai tulang-tulang lama dipindahkan. Adalah, tapi rasanya tak banyak lah. Barulah didirikan masjid. Dan tak ada pula riwayat sebelum diri masjid Nabi panggil sahabat buat sembahyang hajat di tapak masjid Nabi. Tak ada riwayat menyebut. Maknanya perkara itu tak perlu. Kita boleh berdoa dan sembahyang hajat di mana sahaja, asalkan kita memenuhi syarat-syarat untuk doa itu dimakbulkan. Baik, itu sahaja soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Tok Ngulu. Kemudian ni peti tak peti. Ribut peti. Peti ni adakah ia boleh apabila dia boleh membunuh setan ke Ustaz dia? Akan dengar kabar kita. Mana peti apabila dia berlakunya sambaran peti tu. Ya. Wallahu alam, saya tak pasti hak tu. Tak pasti, tapi dalam hadis riwayat Tirmizi menyebut berlakunya al-barq, masa Arab sebut al-barq, kilat yang menyambar tu, ia ada dah daripada pukulan tongkat malaikat. Ada dalam hadis. Betul lah, memang kita tak nampak malaikat pun, kita tak nampak tongkat, tak nampak. Cuma doa yang dikaitkan dengan bila kita mendengar guruh dan peti
petir yang menyambar api dan buruh yang kuat. Kita berdoa minta, ya Allah, Allahumma taqtulni bi ghadabik, ya Allah janganlah engkau bunuh aku dengan kemurkaanmu. Bila kita dengar guruh yang kuat yang disertai dengan petir tadi. Tapi adakah bila katakanlah syaitan terkena petir akan dia mati, itu saya tak boleh nak beritahu. Mungkin kita kena cari dulu. Tapi yang jelas disebut dalam Quran, syaitan akan menjadi gila. Yukhbiluhu aw yamut, dia jadi gila ataupun dia jadi sasau, mati bila dia terkena bola api daripada bintang. Itu dalam ayat yang keempat dalam surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang itu Allah Ta'ala jadikan daripadanya keluar syuhub ataupun syihab, bola api yang digunakan untuk merejam syaitan, untuk melempar syaitan. Ulama tafsir menyebut, antaranya disebut oleh Qatadah. Dia kata bintang ni Allah Ta'ala ciptakan bagi 3 tujuan. Sebagai perhiasan bagi langit. Yang kedua, sebagai alamatun, sebagai tanda-tanda yang boleh jadikan panduan oleh orang yang bermusafir. Dulu orang bermusafir di padang pasir, di tengah laut. Mereka berpandu kepada kedudukan bintang yang kita sebut dengan buruj. Kalau anak-anak kita di sekolah belajar buruj belatik, buruj biduk, buruj pari sebagainya. Dan yang ketiga, kata Qatadah, bintang itu peranannya sebagai rajman ataupun rujuman untuk melontar syaitan. Yang bila syaitan terkena bola api tadi, ulama tafsir semua sama ada yukhbiluhu, menyebabkan dia jadi sasau, gila, atau boleh jadi dia mati dengannya. Itu setakat yang saya tahulah. Tapi tak ada pula nas yang kita jumpai mengatakan bila berlaku petir ataupun kilat yang menyambar, dia adalah suatu hukuman untuk bunuh syaitan. Itu kita kena semak baliklah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Dari mana ni? Ni dari Wang Semaju, Kuala Lumpur. Ya, silakan. Okey, saya nak tanya soalan berbalik pada 3 ikatan syaitan masa kita tidur tu. Ya, ya. Okey, kalau biasa kan sebelum kita tidur kita dah baca berbagai-bagai ayat lah. Ayat tu kursi, 3 kus, selawat, apa-apa segala-galanya. Adakah kita masih lagi diikat dengan syaitan atau kita terlepas daripada ikatan tu bila kita sebelum tidur kita dah amalkan segala-gala bacaan tu? Itu. Ya, bagus. Yang kedua saya nak tanya, kadang-kadang kita terbangun malam, kita sekadar nak buang air. Bila kita bangun tu, okey kita baca Alhamdulillah, kita dah sedar sekejap daripada tidur yang sekejap, pingsan yang sekejap tu. Okey, kita pergi buang air, okey, berpada bila kita dah baca Bismillah, Alhamdulillah, kita dah terlepas satu ikatan. Tapi kita sekadar bangun untuk pergi buang air, lepas tu kita tidur semula. Adakah ikatan kedua tu masih kekal atau macam mana Ustaz? Makna macam bukan kita bangun untuk solat. Maksudnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, berhubung dengan uqdatus syaitan, simpulan syaitan. Teks hadis tu menyebut secara umum, ya'qidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, seseorang di antara kamu. Cuma bila kita melihat kepada hadis yang Nabi beritahu apabila kita tidur, kita baca ayat kursi, kita akan tidak didekati oleh syaitan. Jadi bila kita gabungkan antara dua hadis ini, antara seseorang yang tidur diikat 3 simpulan atas kepalanya dengan orang yang baca ayat kursi, lalu syaitan tidak mendekatinya. Jadi insya-Allah dengan harapan bila kita baca ayat kursi, maka syaitan itu akan menjauh daripada kita dan kita terselamat daripada mendapat 3 simpulan ikatan di kepala. Sebab dia ikat tu, sebab dia boleh datang dekat kita. Bila kita tidur dalam keadaan kita tak baca apa-apa lah. Tak baca doa, tak baca ayat kursi. Tapi kalau orang tu baca ayat kursi, fala yaqrabuka asyaitan. Syaitan tidak akan mendekati kamu. Nabi beritahu syaitan tidak akan mendekati kita. Jadi hadis yang menyebut seseorang tu dia merujuk kepada bukan semua orang, kepada orang-orang yang bila syaitan tu ada peluang untuk mendekatinya. Syaitan ada peluang untuk mendekatinya. Baik, yang kedua bila kita bangun malam, dia ada hadis lain menyebut idza ta'arra, bila seseorang tu terjaga waktu malam, sebaiknya dia membaca sebelum dia bangun, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sehingga ke akhirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
lalu dia berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah aku, nescaya diampunkan dosanya. Bila kita terjaga waktu malam, itu zikir perlu kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhirnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, berdoa Allahumma gfirli. Bila kita buat begitu, insya-Allah dah terputus satu ikatan. Kemudian kita pergi bilik air. Ialah berdasarkan susunan dalam hadis tadi, dah putus satu ikatan, berbaki dua lagi. Kemudian bila kita tidur balik, ialah ada dua lagi lah. Sebab yang diikat tadi masa permulaan kita tidur. Wallah alam tu saya kena rujuk balik huraian ulama. Adakah bila kita kembali tidur, mana syaitan akan ikat yang lain pula? Tu saya tak pasti, sebab perkhabaran itu adalah perkhabaran tentang alam gaib. Cuma bila kita kumpulkan semua riwayat hadis, apa yang dapat difahami, ketiga-tiga simpulan dikata tu bermula seawal kita tidur. Jadi bila dah terungkai satu, berbaki lagi dua. Cuma sebaiknya bila kita bangun, kalau dilihat waktu dah hampir subuh, kita jangan kembali tidur, kita buang air, kita ambil wuduk dan kita solat. Sebabnya kita solat. Solat dah setakat yang kita mampu. Jika rasa mengantuk sangat dan subuh pun masih lambat lagi, ada 2 jam lagi ke, boleh kita tidur balik. Kita kembali tidur. Bila kita kembali tidur tu masuk cerita lain pula lah. Wallahualam. Terima kasih banyak ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari mana ni? Saya Zuraidah dari Melaka. Oh, jauhnya dari Melaka ya. Silakan puan. Ya, saya nak bertanya, saya ada menonton dalam YouTube, ada seorang ustaz ni yang menggunakan ruqyah untuk rawatan mereka yang kena gangguan jin ni lah. Jadi saya tengok dalam rawatan tersebut, beliau menggunakan salah satu daripadanya ialah selawat tafrijiyah. Boleh Ustaz bagi pandangan Ustaz? Dalam kaedah rawatan ruqyah syar'iyah, sebenarnya selawat itu sendiri pun tak ada dalam mana-mana riwayat pun. Itu masalahnya. Sebab riwayat matan ataupun susunan teks dalam selawat tafrijiyah tu tak ada dalam mana-mana teks. Jadi sebaiknya kalau kita nak buat apa dia tadi, ruqyah syar'iyah, kaedah jampi syar'iyah, sebaiknya kita baca doa-doa yang maksur. Kalau nak baca selawat yang maksur. Maksur ni maknanya ada sabit periwayatannya dalam mana-mana kitab hadis. Selawat tafrijiyah tak ada. Confirm tak ada. Saya bukan mengatakan boleh baca tak boleh baca, itu cerita lain, tapi ianya tidak maksur. Yang maksur selawat yang paling baik, kalau nak baca selawat lah yang paling baik, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Ujrah, iaitu yang biasa kita baca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang biasa kita baca, itulah yang paling afdal, paling utama. Cuma mungkin bagi setengah orang kita, dia kata Ustaz, ini dah biasa dah, selawat ni saya pun dah tahu dah. Kita nak yang lain pula. Kita kata yang ini yang terbaik. Tak timbul soal kita nak yang lain, ini yang terbaik, maka kita ambillah yang terbaik. Jadi pandangan saya, mungkin orang tu dia ada alasan tersendiri, tapi kita mengatakan yang terbaik. Kalau nak dibacakan selawat dalam kaedah ruqyah syar'iyah, mengambil apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang paling baik. Jadi mengambil apa yang datang daripada baginda, itulah yang terbaik untuk kita semua. Jadi saya rasa cukuplah, masa pun dah lewat pukul 8 dah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi insya-Allah kita sambung lagi, masih panjang lagi perbincangan kita dari surah Al-Jin. Kita baru sampai ayat yang ke-8 hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.